Yang keduanya adalah mengenai kita ada Enco di Pasar Borong Kuala Lumpur ataupun pusat bandar utama Kuala Lumpur, pusat bandar utama Kuala Lumpur, di mana Enco-nya dimulakan sejak semalam, dan saya ucapkan tahniah kepada pasukan keselamatan kita, khususnya Datuk Seri CPO Kuala Lumpur, Datuk Zimadlan, dan juga Datuk Panglima Marzuki, Panglima Brigade ke-12, kerana ia merupakan satu cabaran yang besar kerana meliputi ramai warga, khususnya warga asing. Kalau kita tahu di Pasar Borong itu memang begitu ramai warga Rohingya dan juga sebagainya, dan telah ada peningkatan kes positif dan juga ada satu kematian di sana, dan menyebabkan bahawa kita nak pastikan bahawa tempat itu haruslah dikawal. Dan begitu juga kita mendapati di Pasar Borong, dan mereka yang bekerja di Pasar Borong sebelum ni ramai yang mereka bekerja sebagai pekerja-pekerja bawahan adalah daripada melibatkan warga asing. Maka pihak CMC ataupun Crisis Management Center ini kita telah mengkaji secara terperinci hampir 2 minggu, dan juga risikan daripada pihak polis, dan juga risikan daripada pihak tentera, dan juga khususnya risikan daripada pihak KKM atau PAMJ itu adalah amat penting. Maka akhirnya kita membuat keputusan untuk Enco di tempat tersebut. Namun kita dapat pelbagai cabaran, kerana daripada pengalaman kita di Masjid India, kalau kita beritahu ataupun terkeluarnya berita, maka mereka ini lari, warga asing. Bila mereka lari, maka mereka akan wujud lagi satu kluster baru. Kluster itu akan sentiasa berubah-ubah. Maka kita nak pastikan perkara itu tidak berlaku, dan kita juga belajar daripada di Masjid India, maka kita perbaiki SOP kita. Sebab itulah saya dapati bahawa ramai pihak media pun tidak tahu, dan mungkin dapat tahu hanya selepas perkara itu dilaksanakan. Dan ianya diperbuat demikian kerana kita nak pastikan bahawa kepentingannya adalah bukan untuk publicity, tetapi kepentingannya adalah untuk memastikan kita dapat kawal wabak ini. Dan kita hanya boleh kawal jika kita dapat selamatkan mereka setelah kita kepung dalam satu kawasan, agar mereka tidak keluar, lari dan sebagainya. Kerana kita mendapati ramai warga Rohingya ini tidak ada sebarang dokumen, dan merupakan satu cabaran yang amat besar. Dan pada masa yang sama, kita nak buat dengan cara yang terbaik, dengan cara fahaman seperti setia kawan dengan mereka. Kita tak mahu mereka fikir bahawa kita nak kepung, nak hantar dia balik ke luar negara dan juga sebagainya. Tidak, ini adalah misi untuk menyelamatkan mereka, nak pastikan bahawa kita dapat pastikan break the chain of COVID. So di pihak kerajaan lah, adakah bantuan sudah sampai kepada mereka, dan macam mana penyaluran bantuan? Okey, terima kasih saudari Nurul. Soalan yang baik. Biar saya terangkan konsep Enco ni, di mana kita ada kawasan daripada A, B, C, D, E1, E2, E3 dan juga F. Dan warga Malaysia ini yang campur ni ramainya adalah di E1, E2 dan juga di E3. Dan apabila satu-satu kawasan itu adalah berada dalam Enco, maka andaian ataupun daripada Kementerian Kesihatan, SOP-nya adalah mereka kemungkinan besar mempunyai wabak tersebut kerana sudah ada kes dalam kawasan tersebut. Maka apa yang mereka akan buat adalah mereka akan gunakan pakaian PPE bersama Kementerian Kesihatan, dan juga diikuti dengan pasukan keselamatan. Mereka akan pergi kepada setiap blok dan juga unit, mengambil data-data, dan juga seterusnya mereka akan dibawa turun untuk buat swab test. Dan pada masa itu juga Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain yang menjaga kebajikan dan keselamatan mengambil data dan maklumat tersebut, termasuk juga berapa ramai di rumah dan juga apakah keperluan-keperluan khas. Maka bagaimana mekanisme kita akan tahu mereka mendapatkan bantuan tersebut adalah melalui pegawai JKM, di mana kita ada meja pendaftaran dan juga sebagainya, diambil maklumat pribadi dan apakah keperluan-keperluan lain. Untuk keperluan-keperluan lain seperti saudari tanya tadi, adalah di mana mereka juga boleh telefon JKM, di mana nombor-nombor ni pun telah dinaikkan dan telah pun diviralkan dalam Facebook, di mana mereka boleh panggil. Dan
Bersama tu saya juga telah memberi cadangan kepada Kementerian dan juga JKM pada hari ini untuk mewujudkan satu hotline untuk MCO sahaja. Maknanya kalau mereka panggil maka terus. Maka itu satu yang kami telah bincangkan di CNC hari ini dan akan diusahakan oleh kami pada masa yang sama. Saya yakin Kementerian Wanita dan juga akan juga adakan hotline. Ini khususnya untuk mereka yang perlukan keperluan-keperluan khusus.